Hana, tolong ibu kemaskan meja makan ini. Selepas itu, sila angkat baju di ampayan ya. Hai mek-mek semua, apa khabar? Selamat datang ke channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cik Vidya. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kata perintah. Apa itu kata perintah? Biasakah murid memerintahkan seseorang untuk membuat sesuatu? Pada hari ini juga, kita akan belajar tentang wah mudahnya. Mari kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Apa itu kata perintah? Kata perintah ialah kata yang digunakan untuk menyuruh, meminta, melarang atau mempersilakan seseorang berbuat sesuatu. Terdapat 4 jenis contoh kata perintah, iaitu untuk suruhan, larangan, permintaan serta menjemput dan mempersilakan seseorang. Mari kita lihat satu demi satu contoh ayat perintah. Kata perintah akan membentuk ayat perintah yang berbentuk ayat suruhan, iaitu untuk memberi perintah atau arahan. Selain itu, kata perintah juga akan membentuk ayat larangan, iaitu untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Selain itu, kata perintah juga akan membentuk ayat permintaan, iaitu untuk membuat permintaan atau meminta pertolongan. Akhir sekali, kata perintah akan membentuk ayat silaan, iaitu untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Berikut merupakan beberapa contoh kata perintah jenis meminta, melarang atau menjemput. Bagi meminta pertolongan, kata perintah yang digunakan ialah minta, tolong dan harap. Manakala bagi tujuan larangan, kata perintah yang digunakan ialah jangan dan usah. Manakala bagi menjemput, kata perintah yang digunakan ialah jemput dan sila. Mari kita lihat satu persatu penggunaan kata perintah ini dalam membentuk ayat perintah. Kata perintah dan penggunaannya. Kata perintah sila berfungsi meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Contoh ayat perintah, silalah makan hidangan yang ada di atas meja itu. Kata perintah harap. Fungsi meminta supaya terjadi sesuatu perkara. Contoh ayat perintah, harap hantarkan semua buku latihan esok. Kata perintah tolong. Bertujuan meminta bantuan. Contoh ayat, tolong belikan saya sebungkus nasi lemak. Kata perintah jemput pula berfungsi membawa maksud mengajak seseorang. Contoh ayat, jemputlah masuk. Yang terakhir, kata perintah jangan. Kata perintah jangan ini berfungsi melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Contoh ayat perintah, jangan petik bunga itu. Baiklah murid, jika tadi kita telah mempelajari beberapa konsep kata perintah serta penggunaannya dalam ayat. Sekarang kita akan membaca petikan di dalam buku teks dan mengisi tempat kosong dengan kata perintah yang sesuai. Mari kita baca perbualan dialog ini. Nenek, tolong ambilkan daun palas itu. Hana dan kawan-kawan. Baiklah nenek. Nenek, sila pisahkan daun palas itu, Pravin. Minta lapkan daun itu. Hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Pravin, nenek, tempat kosong. Ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Murid-murid, apakah kata perintah yang sesuai
digunakan untuk mengisi tempat kosong ini. Tempat kosong ini ialah tolong, kerana tolong digunakan untuk meminta sesuatu. Dalam ayat ini, Praveen meminta nenek mengajarkan dia dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Jadi, ayat bagi perbualan dialog ini ialah, "Nenek, tolong ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini." Nenek. Praveen, tempat kosong, simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Murid, apakah jawapan yang sesuai bagi tempat kosong ini? Jawapan yang sesuai bagi tempat kosong ini ialah sila. Kerana seperti yang telah kita pelajari, sila digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu dengan hormat. Jadi bagi ayat ini, Praveen, sila simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Somi. Wah, mudahnya nenek. Hana, tempat kosong, tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Apakah kata perintah yang lain yang sesuai digunakan dalam ayat ini? Kata perintah yang sesuai digunakan dalam ayat ini ialah, Hana, minta tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Kerana minta digunakan untuk meminta bantuan. Hana. Somi, pusing daun ke belakang kelongsong seperti ini. Kemudian, tarik ekor daun itu. Nenek. Pandai Hana, cucuku sayang. Ha-ha, ketawa. Tempat kosong. Tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Akhir sekali, simpulkan ekornya seperti ini untuk mematikan balutan. Air tidak akan masuk ke dalam ketupat apabila direbus. Apakah jawapan yang sesuai bagi tempat kosong itu? Jawapan yang sesuai bagi tempat kosong itu ialah jangan. Kerana jangan digunakan untuk melarang melakukan sesuatu. Jangan tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Hana. Ketupat ini hendak diletakkan di mana, nenek? Nenek. Tempat kosong. Masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi tempat kosong terlalu kuat. Apakah kata perintah yang sesuai diletakkan dalam tempat kosong ini? Jawapan yang sesuai ialah, sila masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi jangan terlalu kuat. Hana dan kawan-kawan. Baiklah nenek. Baiklah murid-murid, jadi pada hari ini kita telah belajar tentang kata perintah dan contoh penggunaannya dalam ayat. Pada hari ini juga kita telah membaca dialog bersama-sama dan mengisi tempat kosong dengan kata perintah yang sesuai. Cikgu harap murid-murid semua telah memahami pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi di kelas kita pada masa akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Bye!